Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman dengan kitab yang telah Kau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul-Mu. Oleh itu, jadikanlah kami orang-orang yang menyaksikan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkan sekali lagi oleh Allah Taala untuk kita bersama-sama lagi untuk kita mendengar sedikit tazkirah di dalam bulan Ramadan ini, yang mana hari ini hari yang ke-29 ataupun hari yang ke-30 Ramadan, hari terakhir kita berpuasa sebelum kita menamatkan ataupun kita mengakhiri bulan Ramadan ini, yang mana kita mengharapkan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala agar berakhirnya bulan Ramadan ini kita tergolong sebagai orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mendapat keampunan Allah taala. Sebagaimana yang telah disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaba wa khasira man ata alaihi Ramadan falam yughfar. Celaka dan rugilah orang-orang yang didatangi bulan Ramadan tetapi masih lagi tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita mengharap, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kali ini mampu untuk menghasilkan keampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, jadi pada pagi ini tuan-tuan, insya-Allah saya akan berkongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dengan satu topik, satu tajuk yang alhamdulillah satu tajuk yang sepatutnya memberikan kita satu ufuk pemikiran yang lebih meluas, ufuk pemikiran pandangan yang lebih lebar dalam kita memahami keberagaman agama lain, dalam kita memahami asal-usul agama sesuatu, dan juga dalam kita memahami risalah-risalah yang telah risalah-risalah para nabi dan rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini tuan-tuan, insya-Allah saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan biodata ataupun sedikit perjalanan hidup baginda Nabi Isa alaihissalam, yang hari ini kononnya agama yang dibawa oleh Nabi Isa inilah yang menjadi anutan sebahagian besar daripada umat manusia sekarang ini di dunia, yang sebenarnya apabila kita menelusuri sejarah hidup baginda Nabi Isa alaihissalam ini dengan perjalanan perjuangannya menyebarkan agama Allah Ta'ala ini, barulah kita dapat memahami dengan sebenar-benarnya apakah agama sebenar yang telah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya kita dapat memahami apakah sebenarnya risalah ini telah diutuskan kepada kaum Bani Israel sahaja ataupun kepada seluruh manusia. Jadi insya-Allah tuan-tuan, daripada sedikit perkongsian ini saya mengharapkan agar kita dapat menanggapi dengan betul, dengan tepat apa yang telah ataupun berkenaan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam,
dan Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Baiklah. Jadi tuan-tuan, sebelum kita menceritakan berkenaan dengan kisah Nabi Isa ini, sudah barang tentulah kita perlu mengetahui sedikit sebanyak kisah yang berlaku kepada ibu Nabi Isa alaihissalam, iaitu Maryam alaihissalam. Yang mana Maryam, sebagaimana yang telah disebut di dalam Al-Quran, contohnya sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 35 hingga 37 surah Ali Imran, menceritakan dengan panjang lebar berkenaan dengan sebahagian daripada hidup Maryam ketika selepas dilahirkan oleh ibunya dan selepas itu dipelihara oleh bapa saudaranya Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, kedudukan Maryam di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai seorang hamba yang saleh. Hamba yang saleh yang akhirnya yang datang daripada sebuah keluarga yang saleh juga, iaitu keluarga Imran. Sebab itu tuan-tuan, di dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Ali Imran. Ali Imran maksudnya Ali itu keluarga, Imran keluarga Imran. Iaitu satu surah yang menceritakan kepada kita tentang kehidupan keluarga Imran ini, yang akhirnya mencetuskan satu peristiwa yang besar, iaitu kelahiran Maryam alaihissalam itu, dan seterusnya kelahiran anaknya iaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang mana kisah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam ini mencetuskan satu perdebatan, mencetuskan satu konflik yang besar di antara umat Islam dan juga umat Kristian yang mempunyai kepercayaan yang berbeza, hasil daripada maklumat dan juga asal-usul yang berbeza. Jadi daripada sinilah tuan-tuan, pentingnya untuk kita merujuk apa yang telah ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam usaha kita membuat ataupun mempunyai pendirian yang betul dan tepat berkenaan dengan nabi-nabi ataupun keturunan nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Jadi tuan-tuan, siapa Maryam? Maryam ialah anak perempuan kepada Imran, yang mana Imran ini adalah antara orang yang dimuliakan di kalangan ataupun orang yang terhormat di kalangan Bani Israel. Tuan-tuan, sebelum tu saya nak tanya pada tuan-tuan, siapa dia Bani Israel? Bani Israel maksudnya ialah Bani itu keturunan. Keturunan daripada salah siapa tuan-tuan? Israel. Israel itu siapa? Israel itu kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ialah gelaran bagi seorang nabi yang bernama Nabi Yaqub alaihissalam. Sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Contohnya kalau tuan-tuan tengok dalam juz yang kedua tu, awal juz yang kedua tu, yang berbunyi kullu ta'ami a'udzu billahi minasyaitonir rajim kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsi. Maksudnya ialah semua jenis makanan itu asalnya lah halal, tetapi diharamkan sebagaimana yang telah diharamkan oleh Israel terhadap dirinya. Asalnya semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, tetapi ada sebahagiannya telah diharamkan oleh Israel. Jadi Israel di sini siapa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok pada terjemahan ataupun tafsir ayat ini, kitab-kitab tafsir berkenaan dengan ayat ini, maka akan disebut dengan jelas maksud Israel di sini ialah Yaqub. Apa makna Israel tuan-tuan dari segi bahasanya? Isra ini, tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, kebetulan semasa saya belajar dulu di Kuliah Usuluddin Universiti Al-Azhar Al-Khairah, tahun 3 Kuliah Usuluddin, saya belajar berkenaan dengan
Nabi Isa dan juga Injil ini dalam tajuk perbandingan agama. Jadi maksud Israel ini tuan-tuan sebenarnya adalah maksud yang sangat baik. Tuan-tuan tahu tak apa maknanya Israel? Kalau dalam kajian kitab yang telah dibentangkan ataupun yang menjadi teks di Universiti Al-Azhar, tuan-tuan, Israel itu maksudnya ialah Abdullah. Daripada dua perkataan. Isra bermaksud Abdun, il Allah. Jadi Abdullah, hamba Allah. Tuan-tuan, cantik nama Israel di tuan-tuan. Tapi apakan daya, sekarang ini dia menjadi satu nama yang cukup hina, menjadi satu nama yang sangat dibenci oleh sebahagian daripada umat Islam lantaran kerana melakukan penindasan dan merampas tanah Palestin di Palestin sana. Serta sekarang ini menguasai Masjidil Aqsa. Jadi tuan-tuan, kita lihat sebenarnya Bani Israel ini adalah satu keturunan daripada Nabi Yaqub, dan Imran ini daripada kalangan Bani Israel. Jadi sebenarnya di sana ada perbezaan tuan-tuan, Bani Israel dan Yahudi. Bani Israel ialah nama bangsa, Yahudi adalah nama agama. Baiklah. Jadi tuan-tuan, pada awalnya setelah berkahwin, Imran bersama isterinya ini masih tidak dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan anak, tetapi satu hari jadi isteri Imran ini sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala dan akhirnya telah dimakbulkan dan Allah Ta'ala telah mengurniakan dia dengan seorang anak perempuan, walaupun sebenarnya isteri Imran ini sangat mengharapkan anak yang bakal lahir nanti adalah lelaki. Kerana dia sudah bernazar, kalau dia dapat anak nanti, dia akan jadikan anak dia ini sebagai orang yang akan sentiasa beribadat di tempat-tempat ibadat pada masa itu. Tetapi ditakdirkan Allah Ta'ala anak yang dilahirkan ini adalah seorang perempuan. Jadi dan dinamakan sebagai Maryam. Jadi Maryam akhirnya dengan redha daripada ibunya telah dijadikan sebagai apa yang telah dinazarkan, iaitu berkhidmat di tempat-tempat ibadat dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Dan selama itulah beliau, iaitu Maryam, dipelihara oleh bapa saudaranya, iaitu Nabi Zakaria. Dan ketika di bawah pemeliharaan Nabi Zakaria inilah di mana Nabi Zakaria telah memperuntukkan tempat yang khas untuk Maryam ini, tempat beribadat yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Jadi satu ketika telah berlaku satu peristiwa yang sangat menakjubkan, di mana setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk memberi makanan kepada Maryam di bilik khasnya itu, didapati Maryam sudah ada makanannya sendiri. Maka Nabi Zakaria pun bertanya, siapa yang bagi makanan, sedangkan setahu dia tidak ada orang yang boleh masuk ke tempat bilik. Jadi Maryam pun menjawab, inilah dia makanan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makanan itu sebenarnya yang menjadi kehairanan Nabi Zakaria sebelum itu menyebabkan dia bertanya, ialah kerana makanan yang diberi itu makanan yang berlainan dengan makanan kebiasaan orang-orang Bani Israel pada masa itu. Jadi tuan-tuan, berkenaan dengan Maryam ini sebagai seorang wanita yang mulia, sebagai hamba Allah Ta'ala yang diridai, sebagai wanita yang salihah, tuan-tuan boleh baca dalam ayat surah Ali Imran ayat 35 hingga 37. Itu secara ringkasnya, tuan-tuan. Kemudian masuklah cerita Nabi Isa, di mana setelah Maryam dewasa, Allah Subhanahu yang mana telah menjaga dia daripada segala perkara yang memudaratkan, menjadi seorang wanita yang salihah, menjadi seorang wanita yang sangat kuat beribadat, menjadi seorang wanita yang patuh kepada agamanya. Maka satu ketika Allah Ta'ala telah menyatakan dengan jelas, sebab memberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebut dalam ayat 42 hingga 43. Saya sebutkan di terjemahan dia, tuan-tuan,
Dan ingatlah wahai Muhammad ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan telah memilihmu, iaitu beroleh kemuliaan melebihi perempuan-perempuan seluruh alam yang sezaman denganmu. Wahai Maryam, taatlah kamu kepada Allah dan sujudlah serta rukuklah, iaitu mengerjakan solat bersama-sama orang-orang yang rukuk. Ini satu ayat yang memberikan satu status yang cukup tinggi kepada Maryam, sekaligus akhirnya melayakkan dia untuk menjadi ibu seorang nabi, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Baiklah, jadi daripada sinilah tuan-tuan, dengan kesucian Maryam inilah Allah Ta'ala telah menyatakan bahawa Allah telah meniupkan rohnya melalui Jibril alaihissalam, Nabi Isa, dan akhirnya Maryam mengandungkan Nabi Isa alaihissalam tanpa melakukan perhubungan jantina di antara berlainan jantina, tetapi itu semua telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mampu untuk melakukan apa sahaja dengan kehendaknya, kun fayakun. Baiklah, itu secara ringkasnya. Kemudian kita lihat tuan-tuan, ada sedikit perbezaan silsilah keturunan yang ada pada umat Islam dan juga orang Kristian. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan, keturunan Nabi Isa alaihissalam itu ialah dia adalah seorang yang telah ditiupkan rohnya oleh Allah Ta'ala ke dalam rahim Maryam dan dilahirkan oleh Maryam tanpa adanya perhubungan dengan lelaki lain, dan seterusnya Nabi Isa ini daripada keturunan yang jelas, iaitu Maryam, daripada Maryam binti Imran. Dan ianya keturunan Imran ini adalah keturunan yang baik-baik, keturunan yang beragama, keturunan yang mengamalkan agama yang telah dibawa oleh Nabi yang terdahulu dengan amalan yang baik. Baiklah. Kemudian Nabi Isa adalah merupakan Nabi yang terakhir yang telah diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Jadi tuan-tuan, tentang perutusan Nabi Isa sebagai Nabi kepada Bani Israel ini satu perkara yang jelas. Nanti insyaAllah saya akan bincangkan. Dan daripada sinilah, di dalam Al-Quran tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Isa ataupun dalam bahasa Arabnya ataupun Yasu'a dalam bahasa Ibrani, maksudnya ialah penyelamat. Jadi penyelamat ni apa maksudnya tuan-tuan? Kerana menyelamatkan masyarakat Bani Israel pada masa itu yang sudah jauh terseleweng daripada agama yang sebenar. Jadi daripada situ kalau kita tengok cerita Nabi Isa ini tuan-tuan, sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, Nabi Isa disebut sebagai Al-Masih dalam Al-Quran sekali sahaja, yang mana ia adalah merupakan gelaran. Jadi tuan-tuan, cerita pasal gelaran ini bukan satu perkara yang menghairankan, bukan satu perkara yang pelik lah. Kalau kita tengok contoh macam tadi tuan-tuan, Nabi Yaqub, gelarannya ialah Israel. Jadi jangan pelik lah orang kata. Jadi begitu juga Al-Masih ini adalah tuan-tuan, bila sebut ni kena sebut betul-betul tuan-tuan. Al-Masih, perkataan Al-Masih, dia ada dua perkataan yang hampir-hampir serupa. Satu Al-Masih dan yang keduanya ialah Al-Masih. Al-Masih ialah yang memadamkan kekotoran di tepi jalan, yang menyelamatkan orang. Itu Nabi, memang betul Nabi Isa. Tapi bila disebut Al-Masih, itu Dajjal. Sebab itu kita tengok dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab berkenaan dengan Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Al-Masihud Dajjal dengan huruf kha. Yang tadi Nabi Isa dengan huruf ha. Jadi huruf kha ni tuan-tuan, Al-Masih ialah yang memadamkan kebenaran. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Kebenaran yang dibawa, yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para Rasul dan Nabi. Dan kita lihat nanti Dajjal inilah yang akan memadamkan kebenaran-kebenaran yang telah wujud di atas muka bumi ini. Tetapi Alhamdulillah, adalah nanti golongan-golongan yang sentiasa akan tampil ke hadapan menentang golongan Dajjal ini. Baiklah. Jadi tuan-tuan, sebagai pemadam kepada Al-Masih, sebagai pemadam kebatilan yang berlaku, kesesatan yang berlaku pada masa itu, Al-Masih sebagai pemadam kepada
kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Jadi Al-Masihud Dajjal, Al-Masihu Isa. Jadi Al-Masih, tuan-tuan, sebagai gelaran kepada Nabi Isa AS disebut sekali di dalam Al-Quran. Begitu juga, tuan-tuan, Al-Quran juga menyebut Nabi Isa sebagai Yasu'a dalam bahasa Ibrani, bermaksud penyelamat. Ya. Dia menjadi satu tanda bahawa beliau merupakan penyelamat, ya, yang akan menyelamatkan ramai manusia daripada dosa dan kesesatan. Dan bukan setakat zaman dia sahaja, tapi nanti di akhir zaman apabila munculnya kembali beliau, maka beliaulah yang akan menyelamatkan sebahagian daripada umat Kristian yang telah tersesat untuk kembali semula kepada agama Allah Ta'ala yang sebenarnya. Dan Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran Nabi Isa itu dengan gelaran Ibnu Maryam sebanyak sekali. Baiklah, itu keturunan Nabi Isa menurut Islam, menurut apa yang kita yakini, apa yang telah disebut di dalam Al-Quran. Tapi apa pula silsilah keturunan yang telah disebut oleh orang-orang Kristian? Ya? Jadi kalau menurut orang Kristian, Nabi Isa ini adalah daripada keturunan suami ataupun teman kepada Maryam, iaitu bernama Yusuf. Disebut sini Yusuf An-Najjar, Yusuf tukang kayu. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh di dalam kitab-kitab Injil, contohnya dalam kitab yang disebut kat sini disebut, tuan-tuan, Injil Mata. Tuan-tuan, Injil ni kalau kita tengok ada 4, yang sampai ke sekarang ini yang terkenalnya lah ada 4, Mata, Luke, Luka, Mata tu Matthew, kalau Luke, Luka, kemudian Merakas ataupun Markiu dan sebagainya. Kalau kita tengok, tuan-tuan, ada menceritakan tentang keturunan Nabi Isa ini. Jadi saya ringkaskan, Nabi Isa ini daripada keturunan Yusuf An-Najjar. Dan ini satu perkara yang jelas sebagai satu penyelewengan, kerana sesungguhnya Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam itu tanpa hubungan lelaki dan perempuan. Begitu juga, tuan-tuan, dalam kitab yang disebut Injil Matthew ataupun Luka, ada disebut dia berasal daripada Yusuf tukang kayu bin Yaqub bin Mattan bin Al-Yazak, sehingga akhirnya sampai kepada Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Sama juga dengan Luke ataupun Luka tadi, tuan-tuan, disebut Yasuk itu ataupun Isa itu daripada Yusuf tukang kayu. Tapi ada sedikit perbezaan pada moyang. Tapi akhirnya berjumpa juga dengan Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Tapi yang jelasnya, tuan-tuan, apapun saya nak tegaskan di sini, keturunan silsilah keturunan Nabi Isa daripada yang diyakini oleh orang-orang Kristian sama sekali bertentangan dengan apa yang diyakini oleh kita, kerana sesungguhnya Nabi Isa itu dilahirkan oleh Maryam, bukan daripada hubungan lelaki dan perempuan. Baiklah. Kemudian seterusnya, tuan-tuan, di dalam surah Maryam ayat 22 hingga 26, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan tentang kehamilan Maryam mengandungkan Nabi Isa alaihissalam, dan daripada situlah sebagai suatu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Maryam, sebagai satu tanda yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Taala itu melakukan sesuatu itu tanpa merujuk kepada manusia, tanpa memerlukan bantuan daripada perantaraan daripada perbuatan manusia dan sebagainya. Malah Allah Taala mampu melakukannya begitu sahaja, sebagaimana disebut kun fayakun. Baiklah. Kemudian seterusnya, apabila melahirkan ataupun ketika mengandungkan Nabi Isa ini, kita lihat, tuan-tuan, sebagaimana yang tuan-tuan maklum, Maryam mengasingkan diri, memikirkan bagaimanakah, apakah yang harus dijawab bila berhadapan dengan masyarakat apabila mengandung dan sebagainya ini tadi. Lantas Allah Taala mengajarkan kepada Maryam supaya dalam surah ayat 27 hingga 33 surah Maryam, supaya
mendiamkan diri dan menunjukkan isyarat bahawa dia sedang berpuasa dan sebagainya, maka apabila lahir, maka Nabi Isa telah muncul dengan mukjizat, dengan mukjizat dia, iaitu mampu untuk berkata-kata seperti orang dewasa walaupun ketika dia masih bayi lagi. Itu secara ringkasnya lah tuan-tuan. Rasanya cerita tentang Maryam dan kelahiran Nabi Isa ini sebagainya tuan-tuan dah maklum. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan saya nak sebut di sini. Direct to the point berkenaan dengan perutusan Nabi Isa alaihi salam sebagai rasul ataupun sebagai nabi, dan tuan-tuan mungkin dalam hal ini bila sebut nabi ataupun rasul tu apa, tuan-tuan maklumlah apa maksudnya. Jadi ala kulli halnya dia adalah satu kedudukan yang bukannya boleh direka-reka, tetapi ianya datang daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali, baginda Nabi Isa alaihi salam telah dilantik sebagai rasul pada umur 30 tahun. Pelik tuan-tuan. Macam pelik, tapi sebenarnya tak pelik pun. Sebab apa yang kita tahu sebelum ni, Nabi ataupun para Nabi ataupun para rasul itu dilantik oleh Allah Ta'ala ketika berumur 40. Tetapi tuan-tuan, sebenarnya isu ni apabila Nabi Isa dilahirkan ketika umurnya 30 tahun, itu bukan satu perkara yang menghairankan lah, kerana semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa? Kerana Allah Taala telah menyebut dalam surah Maryam, tuan-tuan, ayat 12, bagaimana Allah Taala telah memberikan kebijaksanaan. Maksudnya firman Allah Taala yang maksudnya kami berikan kepadanya, iaitu kepada Nabi Isa AS, hikmah kebijaksanaan semasa ia masih kanak-kanak. Itulah tadi tuan-tuan sebagaimana yang telah disebut, ketika masih bayi lagi pun dia sudah mampu untuk berkata-kata dengan fasih seperti seorang dewasa. Baiklah. Kemudian seterusnya tuan-tuan, Nabi Isa diutuskan kepada siapa? Tuan-tuan, kalau kita tengok di sinilah, hari ini kekeliruan ataupun ketidaktahuan ataupun kejahilan sebahagian daripada umat manusia, mana-mana bangsa lah tuan-tuan, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, orang Eropah ke, orang mana, orang Arab ke, tuan-tuan sebenarnya kalau mereka tahu tentang siapakah Nabi Isa ini, dan kepada siapakah Nabi Isa ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti mereka akan menolak mentah-mentah apa yang disebut sebagai agama Kristian dan sebagainya. Kenapa? Sebab sebenarnya Nabi Isa ini diutuskan oleh Allah Taala hanya kepada Bani Israel. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 48 hingga 49, maksudnya, dan Allah akan mengajarmu ilmu menulis dan hukum-hukum aturan agama dan juga kandungan kitab-kitab Taurat dan Injil. Tuan-tuan, Nabi Isa lahir selepas Nabi Musa dan seterusnya, dan akan melantiknya menjadi seorang rasul kepada Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi Isa alaihi salam ini sebenarnya diutuskan hanya untuk ataupun hanya kepada Bani Israel, bukannya orang Melayu, orang Jawa ke, orang India ke, orang Banjar ke, tak tuan-tuan. Jadi di sinilah apa yang saya sebutkan tadi tuan-tuan. Sebenarnya kalau hari ini mana-mana bangsa yang memeluk agama Kristian ni, kalau dia tahu tentang sejarah ini dengan sebenar-benarnya, pasti akan membuat pilihan yang tepat, iaitu dengan memilih agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab agama Nabi Muhammad SAW ini sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Taala di dalam Al-Quran, ataupun Nabi Muhammad SAW, pengutusan baginda adalah untuk sekalian alam. Sebagaimana penegasan Allah Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad ke atas melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Sekalian alam ni tuan-tuan, Allahu Akbar, bukan hanya setakat kepada seluruh bangsa manusia, tetapi juga kepada alam ini secara keseluruhannya. Subhanallah. Jadi ini dia satu fakta yang banyak disembunyikan, diselewengkan oleh orang-orang yang menyebarkan agama Kristian ini, dan di sinilah sepatutnya kita menangkis
menolak fakta ini bahawa Nabi Isa ini sebenarnya diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul hanyalah khusus kepada orang-orang Bani Israel, iaitu keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Ini dia. Itu satu perkara yang jelas. Kemudian seterusnya tuan-tuan, sebagaimana tuan-tuan maklum, kitab yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyokong kerasulan Nabi Isa AS ialah kitab Al-Injil. Tuan-tuan, kitab Al-Injil ini kalau kita tengok di dalam perbahasan ulama, dia adalah merupakan satu Allahumma salli ala Muhammad, Al-Injil itu bermaksud dalam bahasa Arab. Tuan-tuan, perkataan Injil ini sebenarnya dalam bahasa Arab disebut oleh sebagian ulama ialah berita gembira. Al-Injil itu bermaksud berita gembira. Dan berita gembira di sini, tuan-tuan, lebih maknanya secara umumnya ia adalah berita gembira untuk membetulkan semula kesesatan yang berlaku dalam masyarakat. Tapi dalam waktu yang sama juga, dia sebagai satu berita gembira tentang kehadiran seorang penyelamat yang baru, iaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, itu dia secara ringkasnya tuan-tuan saya nak sebutkan. Jadi, cumanya di sinilah tuan-tuan saya nak sebut. Injil ini yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa ini sebenarnya sudah tidak wujud. Kalau adalah orang yang mendakwa bahawa Injil sebenar yang diturunkan kepada Nabi Isa itu masih ada lagi zaman sekarang, no. Itu satu dakwaan yang tidak berasas sama sekali, disebabkan oleh, kalau kita tengok dalam kajian sejarah, tuan-tuan, alhamdulillah, masa saya belajar dulu saya cukup banyak didedahkan dengan maklumat-maklumat berkenaan dengan Kristian ini, dan disitulah tuan-tuan satu perkara yang sangat jelas ialah sekarang ni dah tak ada dah Injil yang asli, yang asal, tak ada dah. Yang orang kata Injil Barnabas, Injil apa semua tu, yang 4 tu tadi tuan-tuan, itu semua adalah hanya catatan-catatan yang telah dibuat oleh pengikut-pengikut Nabi Isa AS berkenaan dengan perjalanan hidup Nabi Isa AS. Baiklah, itu secara ringkasnya. Kemudian seterusnya tuan-tuan, Injil yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kepada Nabi Isa AS ini, tuan-tuan, sudah tidak wujud lagi lantaran kerana yang di antara sebabnya ialah tidak ada satu pun Injil yang ditulis di zaman Nabi Isa AS. Tuan-tuan, kalau kita tengok keempat-empat Injil, sekurang-kurangnya 4 Injil yang sampai kepada kita sekarang ini, tuan-tuan, kepada orang-orang penganut Kristian sekarang ini, itu semua tidak ada satu pun yang ditulis ketika zaman Nabi Isa AS. Bahkan ada satu catatan sejarah 3,000 tahun selepas daripada kewafatan Nabi, bukan kewafatan, iaitu diangkatnya Nabi Isa AS ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, yang keduanya, penganut Kristian ni maksudnya ialah daripada kalangan pendeta, daripada kalangan padri, daripada kalangan cendekiawan. Orang Kristian mengatakan bahawa mereka tahu kisah asal-usul Injil ini dan mengakui ianya bukan Injil asli yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Yang ketiganya, tidak seorang pun yang menulis Injil mendakwa ia adalah Injil yang asli, kerana dia dinamakan, sebab itu dia dinamakan sebagai nama penulis dia, Injil Matthew. Injil tu sebenarnya tuan-tuan, maksudnya ialah berita gembira yang telah diceritakan oleh Matthew. Gitu. Injil Luke, Injil yang telah ditulis oleh salah seorang pengikut Nabi Isa yang bernama, bukan pengikut, ialah yang bernama Luka dan sebagainya. Baiklah. Jadi apabila demikian tuan-tuan, banyak lagi. Kemudian seterusnya yang keempat, sanadnya terputus dan hanya dimuktamadkan 3 kurun selepas Nabi Isa diangkat ke langit. Malah tidak diketahui dengan pasti penulis sebenar, bahasa yang digunakan dan siapa yang menterjemahnya. Allah Akbar. Terlalu banyak keraguan yang ada pada Injil-Injil, terutamanya Injil yang 4 ini, yang dipercayai oleh orang-orang Kristian sekarang ini. Itu secara ringkaslah tuan-tuan. Nak cerita bahawa apa yang dipegang oleh orang-orang Kristian sekarang ini bukanlah satu kitab yang benar-benar asli yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian seterusnya tuan-tuan, ada lagi perkara yang saya rasa sebelum saya mengundurkan diri, tuan-tuan, kandungan yang terdapat di dalam Injil yang sebenar yang telah diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi Isa. Jadi yang pertama sekali ialah Allahu Akbar. Yang pertama sekali ialah untuk membetulkan, antara kandungan yang terdapat di dalam Injil ini ialah untuk membetulkan kesesatan yang ada pada orang-orang Bani Israel pada masa itu. Yang mana orang-orang Bani Israel ini, tuan-tuan, sebahagiannya telah menganut agama baru, iaitu agama Yahudi. Dan dengan kesesatan inilah telah dimunculkan Nabi Isa AS untuk membetulkan semula. Tuan-tuan, sebagaimana tuan-tuan maklum, orang-orang Yahudi dengan peristiwa lembu emas yang dibawa oleh Samiri ketika Nabi Musa naik ke sebuah gunung dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya muncul satu agama baru yang bernama agama Yahudi. Jadi agama Yahudi ini sebenarnya bukan agama Nabi Musa, tuan-tuan, bukan. Tapi adalah satu agama sesat yang telah dimunculkan oleh Samiri ketika Nabi Musa sedang bermunajat kepada Allah Taala di Allahumma salli ala Muhammad, apa nama gunung tu, dan ianya berterusan, golongan Yahudi ini berterusan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kat situlah tuan-tuan, Nabi Isa diturunkan untuk membetulkan semula kesesatan yang berlaku kepada mereka ini. Tuan-tuan boleh tengok dalam ayat 46 surah Al-Maidah. Kemudian Injil ini juga mengandungi panduan kepada kebenaran dan cahaya, iaitu keterangan mengenai hukum hakam, teguran supaya tidak melakukan perkara haram dan dosa bagi siapa yang takutkan azab. Jadi ini satu perkara yang jelas. Kandungan yang ada dalam Injil itu sebenarnya kalau tuan-tuan, kalau kita kaji kandungan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Taala kepada para nabi, sebenarnya lebih kurang. Iaitu yang pertama, mengajak untuk mengesahkan Allah Taala, menghindarkan daripada kesesatan, daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, menurunkan syariat yang bersesuaian dengan masyarakat pada masa itu. Jadi contohlah tuan-tuan, bab nombor 1 ni, iaitu mentauhidkan Allah Ta'ala, itu satu perkara yang jelas, memang tak ada perubahan pun. Tapi bab syariat memang ada sedikit perbezaan, iaitu contohnya menunaikan puasa. Sekarang ni kita berpuasa, tuan-tuan, kita umat Nabi Muhammad SAW berpuasa 30 hari dalam masa setahun wajib, dan tetap pada bulan Ramadan, tak boleh buat pada bulan-bulan lain. Tapi kalau syariat Bani Israel, syariat Nabi Musa dan Nabi Isa, ialah berpuasa selama 40 hari dalam masa setahun, dan terbuka bila-bila masa nak buat. Yang penting setahun cukup 40 hari. Ini contoh, sedikit perbezaan syariat, cara beribadat yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada bangsa-bangsa yang tertentu, kepada umat-umat yang tertentu, kepada nabi-nabi yang tertentu. Ini. Jadi daripada situlah, tuan-tuan, Allah Ta'ala menurunkan, selain daripada penegasan tentang mentauhidkan Allah Ta'ala, juga menurunkan syariat-syariat ini sesuai dengan masyarakat pada masa tersebut. Kemudian Injil ini juga, tuan-tuan, satu perkara yang harus pasti, satu perkara yang harus kita fahami. Sebagaimana Nabi Isa diturunkan hanya kepada Bani Israel, begitu juga Injil. Injil ini hanya disesuai untuk dilaksanakan oleh Bani Israel. Ini dia, tuan-tuan. Jadi Bani Israel sekarang ni wujud lagi ke? Kan? Itu ceritanya. Masih wujud lagi ke golongan yang disebut sebagai Bani Israel? Dan kalau mereka, tuan-tuan, sebagai Bani Israel ini muncul, masih lagi wujud sampai sekarang, maka mereka sebenarnya sudah tidak perlu lagi untuk menganut apa yang terkandung di dalam Injil, menganut agama yang katanya dibawa, ataupun Kristian ini yang kononnya agama Nabi Isa alaihissalam. Itu semua, tuan-tuan, dah expired. Kalau sekarang ini masih lagi wujud, maka kalau mereka nak beragamalah dengan agama yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab dah expired. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Taurat dan Injil, kandungan-kandungan syariat yang terdapat dalam Taurat dan Injil, apa semua itu sudah pun termansuh secara otomatik dengan kemunculan Nabi Muhammad SAW.
Tuan-tuan, ini satu perkara yang jelas, ya. Baiklah, tuan-tuan, sebenarnya banyak lagi perkara yang saya nak sebutkan di sini, tetapi memandangkan masa yang tidak mengizinkan, apa ni, saya nak tutup lah, ya. Tuan-tuan, nanti kalau ada kelapangan masa untuk saya sambung tentang Nabi Isa ni, saya rasa saya sambung lah. Tapi itu orang kata bergantung kepada pihak penganjur lah. Kalau sudi untuk meneruskan perkongsian saya ini, cumanya nak sebut kat sini, tuan-tuan, kita lihat bagaimana sebenarnya ada satu lagi peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Isa AS, iaitu bagaimana beliau diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan cerita yang berkenaan dengan ketika berlakunya konflik perkara tersebut, bagaimanakah dan akhirnya diangkat, dan nanti bagaimana dia akan diturunkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit, ke bumi. Jadi tuan-tuan, rasanya cukuplah sampai setakat itu dulu, iaitu satu penegasan yang paling penting sekali ialah bahawa Nabi Isa diturunkan khusus untuk Bani Israel, bukannya untuk semua manusia, tuan-tuan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Jadi ini satu perkara yang perlu kita faham betul. Jadi secara otomatiknya kitab yang dibawa oleh Nabi Isa itu juga sebenarnya khusus untuk Bani Israel semata-mata. Ini satu perkara yang perlu jelas, supaya dengan itu akhirnya kalaulah ada kawan-kawan kita yang tertarik dengan agama baru, yang dirasa baru, lebih baik daripada agama Islam dan sebagainya, ataupun asalnya dia menganut agama yang lain daripada Islam, tertarik dengan Kristian dan sebagainya, ini dia satu hakikat yang kita perlu fahamkan kepada kawan-kawan kita, bahawa sebenarnya agama Nabi Isa sudah expired, expired secara automatik dengan munculnya Nabi Muhammad SAW. Kalau nak memilih agama yang benar, pilihlah agama Islam yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, perlu juga disebut di sini, sebenarnya agama yang dibawa oleh Nabi Musa, agama apa, tuan-tuan? Agama Yahudi ke agama Islam? Dah tentulah Islam. Begitu juga dengan Nabi Isa. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa, agama Kristian ke agama Islam? Dah tentulah Islam. Tuan-tuan, kerana para nabi daripada sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu semuanya adalah membawa risalah yang sama, iaitu Islam. Jadi daripada situlah, tuan-tuan, kalaulah orang cumanya dari segi pelaksanaan syariat itu tadi ada perbezaan, di mana syariat-syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu, kalau ianya tidak ditegaskan semula di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia akan terhapus begitu sahaja ataupun expired, tidak layak untuk diamalkan dan tidak diiktiraf sebagai agama yang benar, melainkan apabila dia mengamalkan agama Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan, itulah dia, alhamdulillah, dengan sedikit perkongsian ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Ada salah dan silap, saya memohon ampun dan maaf, dan semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang akan datang. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai golongan orang yang akan kembali semula kepada fitrah, dan juga al-faizin, berjaya memperolehi keampunan dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.